Pimpinan yang berhormat Datuk Dr. Haji Jidin, Naib Presiden Bersatu, yang berhormat Saudara Hilman Ilham, Ketua Armada, seluruh staf kepimpinan, khususnya Ketua Bahagian Tuan Haji Ahmad dan timbalan dan ahli jawatan kuasa bahagian, dan yang kita raikan tuan-tuan, puan-puan, para pengundi di Dun Bengawan ini. Alhamdulillah, saya merasa amat gembira kerana pada hari ini daripada awal pagi saya berada di Dun Bengawan. Bermula di Kampung Kuala Lumaga untuk bertemu dengan para pengundi di kampung tersebut. Kemudian saya singgah dengan anak-anak muda di Pantai Kenangan, dan pada malam ini di Pekan Bengawan. Semangatnya luar biasa, dan ini petanda awal insya Allah Bengawan akan melakukan perubahan yang besar dalam pilihan raya negeri Sabah. Boleh atau tidak? Sudah tentu saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berani untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Ini adalah semangat baru yang ditunjukkan oleh anak-anak muda. Sebagian besar yang hadir pada malam ini saya lihat adalah anak-anak muda yang akan menjadi ejen perubahan. Tolak parti-parti yang tidak ada beri manfaat kepada rakyat. Tuan-tuan, pada 29 November ini akan berlaku pilihan raya negeri Sabah. Dalam mana-mana pilihan raya yang kita nak pilih siapa? Kita nak pilih ketua kita. Kita nak pilih wakil rakyat. Kita bukan nak memilih perompak. Kita bukan nak pilih pencuri. Kita bukan nak pilih kerajaan yang rampas hak tanah rakyat. Kita bukan nak pilih pemimpin bila ada pilihan raya baru tunjuk muka, hilang pilihan raya, hilanglah mereka. Tetapi kita mahu pilih seorang ketua yang dapat memberikan manfaat kepada rakyat, yang peduli masalah rakyat, yang prihatin kepada rakyat, dan calon yang akan menjaga rakyat Bengawan, saya yakin tidak lain dan tidak bukan adalah Ustaz Ridwan Firdaus mewakili Perikatan Nasional. Ustaz Ridwan bukan orang Semenanjung. Dia adalah orang Kimanis, istrinya orang Bengawan, mertuanya orang Bengawan. Tapi kalau kita dengar musuh-musuh kita di sebelah sana, apa mereka kata? Jangan pilih Perikatan Nasional, ini parti Malaya, ini parti Semenanjung. Mereka datang ke Bengawan nak curi hak rakyat. Saya nak tanya kepada orang Bengawan, yang curi balak siapa? Tak boleh jawab. Mereka betul. Yang rampas tanah rakyat siapa? Orang dalam. Yang tidak memberikan bekalan air dan elektrik siapa? Orang dalam.
Tuan-tuan jangan lupa, kali pertama Perikatan Nasional menyertai pilihan raya dan menang adalah di negeri Sabah ini sendiri. Rakyat Sabah ini matang, rakyat Sabah ini bijak. Apatah lagi sekarang ada undi 18. Dalam pilihan raya negeri yang lalu tidak ada undi 18. Sekarang anak-anak muda sudah berani. Mereka akan pastikan ada perubahan, bukan saja di Bengau. Insya Allah negeri Sabah akan mencipta sejarah baru. Perikatan Nasional akan bangkit memerintah negeri Sabah ini. Tuan-tuan, kita mahukan kuasa ini bukan kerana kedudukan, bukan kerana jawatan, tetapi kita mahu supaya hak rakyat Sabah ini dapat dikembalikan kepada rakyat Sabah. Kita mahu rakyat Sabah ini dapat hidup aman, makmur. Rakyat Sabah ada potensi yang cukup besar. Rakyat Sabah ada kemampuan. Anak muda Sabah ada keyakinan diri. Tetapi masalahnya pemimpin-pemimpin sebelum ini gagal memberikan hak ini kepada rakyat Sabah. Sebagai contoh, baru-baru ini dan sekarang sedang heboh dibahaskan isu 40% hasil negeri Sabah mesti dipulangkan semula kepada rakyat Sabah. Bukan saya kata, tetapi yang buat hukuman ini adalah mahkamah. Mahkamah telah menyatakan kerajaan Putrajaya mesti serahkan balik 40% hasil cukai kepada rakyat negeri Sabah. Tetapi lihat bagaimana Perdana Menteri turun ke Sabah minggu lepas. Seorang anak muda Sabah di Pasar Gaya Street dengan berani, tak takut dengan Perdana Menteri, walaupun beliau dikepung dengan bodyguard, polis, kawalan yang ketat, tetapi anak muda Sabah bangkit dan pergi bertanya Perdana Menteri, bila kamu nak bayar semula 40% kepada rakyat Sabah? Tanya anak muda Sabah, tanya rakyat Sabah yang berani bertempur dengan Perdana Menteri. Tetapi apa jawapan Perdana Menteri? Saya dah bayar dah. Saya dah bagi 17 bilion. Betul ke tuan-tuan? Boleh percaya atau tidak? Orang Sabah bijak. Yang itu bukan soal 40% hasil cukai daripada negeri Sabah. Itu adalah peruntukan perlembagaan yang mewajibkan kerajaan persekutuan mesti bina sekolah, mesti bina hospital, mesti bina jalan raya. Bukan saja di negeri Sabah, seluruh negara itu tanggungjawab kerajaan persekutuan. Betul atau tidak? Tetapi yang uniknya di negeri Sabah ini ada satu lagi perjanjian, MA 1963, memberikan hak yang luar biasa, yaitu rakyat Sabah berhak mendapat 40% lagi daripada hasil cukai negeri Sabah. Anwar tak boleh jawab, berdolak-dalik. Akhirnya bila ditekan oleh rakyat Sabah, bila Perikatan Nasional bahas isu ini di dalam Parlimen, 2 hari yang lepas dia sudah mula longgar. Dia kata okey, kita tidak merayu, tidak sepenuhnya tidak merayu, tapi kita akan bincang dengan kerajaan negeri
setelah pilihan raya negeri selesai. Saya nak beritahu Anwar, okey, rakyat Sabah akan tunggu kamu kerana kerajaan negeri Sabah yang baru adalah kerajaan Perikatan Nasional yang akan menuntut 40% hasil cukai negeri Sabah kembalikan kepada orang Bengawan, orang di negeri Sabah. Tuan-tuan, dapat 40% ini alhamdulillah. Tidak ada lagi jalan yang berlopak-lopak, tidak ada lagi gerai-gerai yang usang di tepi jalan. Saya percaya dengan adanya 40% ini, anak-anak muda akan dapat akses kepada pendidikan yang lebih baik dan berkualiti, supaya anak-anak kita boleh bersaing dalam syarikat-syarikat gargasi. Saya ada pengalaman menjadi Menteri Kanan Miti, di mana pelabur-pelabur yang nak datang ke negeri Sabah, soalan pertama dia tanya, Azmin, apakah bekalan air mencukupi? Apakah bekalan elektrik tidak terputus? Apakah jalan raya itu baik dan infrastruktur itu baik? Saya sukar memberikan jawapan kerana keadaan di negeri Sabah amat daif kerana kekakalan kerajaan-kerajaan sebelum ini. Tetapi percayalah, seperti yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam di Kota Kinabalu, apabila rakyat negeri Sabah memberikan mandat kepada Perikatan Nasional, antara perkara utama ialah menyelesaikan masalah air, elektrik dan jalan-jalan kampung seluruh negeri Sabah, supaya rakyat Sabah dapat hidup aman, damai, makmur, dan anak-anak muda ada peluang pekerjaan yang baik, gaji yang tinggi, dapat menyelamatkan keluarga masing-masing. Sebab itu kita letak calon yang muda, yang bertenaga, yang mampu membawa idea-idea yang baru, berbanding dengan sebelah sana meletak calon kita semula yang senantiasa berada di luar, bukan di dalam Tun Bengawan. Mereka menjadi menteri luar, kerjanya di luar. Mereka menjadi timbalan menteri luar, duduk di luar. Tetapi Ustaz Ridwan Firdaus menjadi adun Bengawan, anak Bengawan, duduk Bengawan, akan menjaga hak dan kepentingan rakyat Bengawan untuk